Share. Boleh share. Hai. Selamat bersiaran. Selamat bersiaran hari ni tengah hari. Tengah hari untuk hari Isnin. Hari ni kita akan bersiaran je. Bersiaran secara live je. Kita buat cake live. Kita buat cucur apa benda tu? Kita buat cekodok live. Kita buat masak-masak live. Kononnya dalam skrip saya nak masak merah ayamnya, tapi ayam tak sampai lagi kat rumah. Saya tak frozenkan ayam. Lepas tu apa lagi nak live? Hari ni berapa hari bulan awal lupalah aku. Hari 16. Alhamdulillah 16 hari bulan, hari Isnin, pertengahan pertengahan November. Tengah bulan kita cakap. I punya kamera live ni. Okay, you all. Hari ni saya nak share sedikit macam mana supaya kita tak ribut-ribut buat kerja. Ribut macam ke laut lah, lupa macam-macam lah. Biasalah macam saya ni ada anak kecil. Dulu saya tak ada assistant lah. Tak ada orang tolong saya buat kek. Saya kena arrange semua survey, semua perjalanan saya buat kek tu dengan kalau boleh tak ada interruption. So sebab itulah cakap planning, preparation ataupun plan itu 90%-nya adalah menentukan kejayaan dalam apa jua lah. Dos yang baru live. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bersiaran lagi dari bengkel Kampung Tenang Labis. Nak tahu kat mana? Tengok I share pokok kelapa tengok pokok kelapa sana. You tengok kat luar sana pokok kelapa kan? Itu kat luar pemandangan pokok kelapa. Kat sana ada pokok durian tu tak payah nampak lah. Kat sini saya. Hari-hari nampak kan. So dia memudahkan segala urusan hari ni, hari Isnin, tengah bulan November 2020. Masih berada dalam PKP kita. Hampir setahun, 2 bulan je tak ada PKP. PKP start tengah bulan 3, 11, bulan 3 pula 18 bulan 11. Hai Emma, apa khabar Emma? Macam mana Sabah? Sini alhamdulillah cuaca nak kata panas sangat tak, okey. And then apa tu? Dah kuarter 4. Kuarter 4. Macam mana nak kira kuarter? Normally biasanya orang buat planning dia pakai kuarter, nak kira 12 bulan tak berapa nak cantik lah kuarternya maksudnya 3 bulan sekali. Kita ada 12 bulan, jadi 1 tahun 4 kuarter. Maknanya sekarang kuarter 4. Kuarter ni tak semestinya start awal tahun. Ada orang start kuarter tengah tahun. Sebab tu beza masing-masing banyak punya indikator ataupun tunjuk lah So hari ni perkongsian saya macam mana nak start buat kek lapis dengan preparation. Katalah awak newbies. Macam mana buat benda yang sama saya selalu train kan. Tekankan kepada saya punya assistant kena buat macam ni sampai automatically kau jadi macam tu. Bukan hari ni, esok nanti lupa pula. Buat hari-hari sampai automatically jadi macam tu. Alhamdulillah. Thank you Emma. Moga Emma murah rezeki. Selalu support saya, share. Moga you pun dapat manfaat. Moga yang lain-lain join dan tengok dapat manfaat. Kita cuba nak menyampaikan input-input yang berguna, input yang memanfaatkan yang lain. Okay, now we start. Kita start sekarang. Macam mana kita nak buat sebagai macam mana you all nak start sesuatu dalam buat kek lapis. Kalau nak start pukul
7 pagi tu okey, dah awal siap-siap barang. Pukul 5, pukul 4 kau siap lah awal-awal semua. Lepas tu hantar pergi anak sekolah, atau sambung. Sambung, buat kerja and then prepare. Masa prepare bahan tu kena betul. Sebab jangan telurnya ke mana, hujung meja ni ke sini. Sebab tu dalam saya punya dalam saya punya resepi saya memang susun. Bahan ni dulu masuk ni, bahan di atas. Bahan nombor 2 masuk ke bawah. Bahan last sekali akan bawah. Saya memang ikut supaya mata kita akan tangkap. Mata kita akan tangkap susunan resepi di mana mata kita akan terus tangkap gambar resepi tu. Tak perlu ingat-ingat. Itu cara nak menghafal Tak perlu je ingat, you tahu susunan resepi tu. Sama juga macam kalau kita ada buat silap yang kita tak berapa pasti, dengan cara gambaran susunan tu kita boleh tangkap. Okey, aku silap tempat tu. Sebab tu saya susun. Purpose saya susun resepi tak ada aku. Bahan A-nya nombor 2, nombor 3 tak ada. Memang saya susun systematically, ada purpose dia supaya kita boleh senang nak ingat. Kalau otak kita ni memang power. Kalau dia satu benda yang dia minat dan susun elok, memang mudah nak ingat. Those yang baru join, komen-komen lah. Komen-komen, I tak nampak you punya komen. Okay, so kita start sekarang. Contohnya, sekejap, I tukar kamera dulu. Okay, pagi ni saya nak mengadun. Ni bahan-bahannya. Pertama kali kan you timbang lah. Kalau I memang selalu direct je. Tapi I selalu ajar timbang butter. Pergi angkat butter tu. Pergi angkat tu banti. Ni. Ni butter dia dah siap timbang tau. Dia dah siap timbang. Letaklah overlap sekali apa semua dalam tu lah. Dah siap timbang. Dah siap timbang. Pergi ambil bowl. Pergi ambil bowl. Pergi ambil bowl. Pergi ambil bowl, letak dalam tu. Saya nak bagi tahu jugalah siapa yang cakap kalau saya pukul adunan ni pakai setengah je, apa benda tu, mixer tak boleh pergi. Memanglah kalau kau buat setengah, kau punya tengoklah capacity bowl kau tu. Kalau capacity bowl kau macam ini bowl ni 5 liter. Kalau capacity dia mana 4.8 liter, cuba ambil satu awal. 4.8 liter, okey lah. Tapi kalau kau dah bagi 2 adunan, yang KitchenAid tu, dah bagi 2 adunan, memanglah tak jejak dia. Kau pakai hand mixer je lah better. Lagi sebenarnya kalau you all tanya saya salam, Sulina Pauzi dari Kuching. Apa khabar orang Kuching Tech? You all ni. Ini 4.8 liter. Ini 4.8 liter. Kecil je. Normally yang 2 kg, tunggu sekejap. 2.7 kg kek ni semua. Tapi dia penuh-penuh lah. Yang ini 8 kg. 8 liter. Alright. Okay. Salam dengan semua orang Kuching. Tak apa. Lepas tu kan, dah kau masuk butter, kau tengok. Okey, letak vanila. Ambil vanila. Aku suruh dia siap semua ni. Kau jangan lempar sana, lempar sini. You dengan I memang I buat macam mak ngajar anak lah. Alhamdulillah, Sulina. Masukkan. Masukkan siap-siap. Dah masuk kat sini. Pelan-pelan. Lepas tu, gula kau mana? Masuk kau punya gula. Gula. Dah masuk gula. Okey, dah masuk gula. Letak situ balik. Kan ada satu tempat. Lepas tu kau tak payahlah nak kecah banyak sempat. Kau tahulah butter ni kan. Butter ni kan berminyak. I tak suka. Kalau kau dah letak berjangkit-jangkit kat barang lain. Sekarang buat telur. Ini ketepikan dulu. Jangan pergi tekan mixer dulu. Nanti kepala dok fikir mixer. Dalam pada tu buat kerja buka telur. Ni biarkan dulu. Dia kat sini, biarkan dulu. Dia punya dia punya tu tak masuk nanti dah buka balik. Sabar je. I tak torture. I bagi tahu.
Hashimah Wahab dari Sibu. Alhamdulillah. Macam mana warga Sibu? Suzana Zainal. Hai. Waalaikumsalam Suzana Zainal. Thank you. Kita nak kita hari ni live je. Live. Live. Okay. Okay. Buka okay. Yang ini macam mana you nak asing putih telur dengan kuning telur. Di mana I punya assistant ni kasih sikit belanja sikit. Tak reti bila aku tunjuk macam asingkan telur, tak reti geleng kepala. So I bagi dia satu metod yang sangat senang. Sekejap saja, berapa minit dah siap. Kau pakailah pisau macam ni yang berat sini. Ini pisau khas untuk telur sahaja. Tak ada kongsi yang lain. Sebab dia design lain. Saya cari ni pisau murah je. Pisau ni berat tapi dia tak tajam. So khas untuk ketuk telur. Di mana saya tidak expert mengetuk telur macam chef international. Okey, ketuklah. So, jangan takut part ni kita ketuk telur. Asingkan. Macam ni lah cara kita. Macam tu lah cara I ajar I punya assistant. Buat satu persatu. Jangan berkebut-kebut. Sambil kau sambil kau pergi apa benda ni, telur ni, sambil tu lah kau boleh monitor dia punya apa benda, kuning telur lah, pusat telur lah, warna merah lah, apa sebagainya. Itu tujuan dia sebenarnya. Tak ada suka-suka cakap ni, tak ada. Sebab kalau kuning telur ni, kalau buat kek lapis ni, dia memang banyak pakai telur. Kalau kau tak betul-betul kulit telur masuk dalam tu, tak syok lah orang nak makan. Tak syok, bukan orang lain tak makan tak syok, diri sendiri makan tak syok. Cantik kan? Tak pecah. Jangan bagi dia pecah sebab kita nak asingkan. Kuning telur kalau macam ni sebab telur dia fresh. Telur yang fresh. Yang satu tu tak apa. Kalau yang mudah pecah tu tak berapa fresh lah. Tak okey. Kita kena pakai telur yang macam ni. Pakai telur fresh lah better. Kalau you pakai telur tak fresh, kau pukul lah gaya mana pun tak naik, susah nak naik. Kek pun jadi bantat kerana telur tu. Tunjuk dia macam mana nak asing kuning telur. Kain siap-siap kau. Kena arrangekan proper awak punya workstation, tempat buat kerja, apa semua kena arrangekan. Ni macam mana nak ambil kuning telur dengan mudah. Relax je. Tak sampai. Dulu saya cakap dengan asisten saya, dia dah biasa buat. Dia laju je buat. Part ni je lambat buat sikit. Sangat laju buat. Dia pun tak percaya sehari dia boleh buat 4 ke 5 ke 6 kek. Senang je. Kalau di Hani ni dia tak terror lenggang telur. Kalau awal dia terror. Berlenggang-lenggang lah kuning telurnya dalam dalam sendok tu. Ini cara dia. Taklah semestinya sampai kau nak kasih kuning aja boleh. Purpose saya buat macam ni. Hai Jenina, dari mana Jen? Ni kita nak baking ni. Satu proses ni. Hari ni kita live baking aja. Dari start ni sampai lah kita melapis sampai kek tu keluar. You all better grab peluang ni macam mana I buat. Sebab you minta resipi free, I tak ada resipi free. Memang tak share resipi. Minta maaf banyak-banyak. I boleh bagi satu info yang boleh you guna untuk guna segala macam resepi kek lapis. Ada info tu boleh guna untuk buat kek butter ke kek marble boleh. Tengok. Siap kau. 12 biji masuk dalam ni. Nanti kita pakai. Ni pula buanglah segala pusat. Biarlah I buat berloyang-loyang. I tetap buang ni. Sebab aku nak makan kek tu juga. Memang kena buang. So, aku tengah imagine benda ni sebenarnya dia tak larut tau. I kena buang ni. Memang I buang. Thank you all. Siapa yang sudi bantulah share. Kod manfaat pada yang macam tak ada modal lah nak masuk PJJ. Dia boleh pakailah benda ni. Cari kelas pun susah. Bolehlah pakai info-info yang kita share ni. You share ke, I share ke. Kod adalah ilmu dia boleh guna untuk buat kek kat rumah ke. Kod-kod kita tak tahu. Dia boleh jana income. I dapat saham, you pun dapat saham kan. Easy je.
nak buat kebajikan ni tak perlu kita nak fikir macam-macam. Ada je kebajikan kita buat. Pastikan bersih Boleh lah, I tak particular sangat. Wah, terima kasih. Nanti boleh cuba asyik. Ya, you pakai method ni. Kenapa saya tekankan method ni? Method ni kalau you guna asin putih telur ni macam leceh, tapi adunan you boleh naik cantik. Sebab kek lapis ni guna banyak telur. Adunan you boleh naik cantik. You kalau bagi sebiji tu boleh. Tapi tengok kau pandai handle ke tak. Kau terror tak handle. Sekejap dia pergi asingkan dulu. Pandai tak handle. Kalau kau pakai handle tak apa boleh. Sebab putih telur dia susah sikit nak bercantum dengan benda ni. Putih telur sangat susah nak bercantum dengan lemak. Okey, masuk kat situ. Jadi purpose-nya saya nak kasih putih telur ni tukarlah rupa dia dalam bentuk lain supaya dia senang bercantum dengan lemak butter. I bagi tip je. Tak kisah kau pakai resepi apa. Ni resepi peri tak ada, minta maaf. Sebab I ni pergi jual resepi, jadi tak ada resepi peri. Kerja I bagi tip je. Tip lagi penting daripada resepi. Okey, sekejap kita nak pergi mengadun pula. Kita nak pergi mengadun. Ini mengadun. Okey. Kejap. Pergi ambil segala kau punya kain tangan, kain buruk, segala bagai. Sabar je lah. Siapa kalau mak dia tengok matilah anak aku kena torture dia cakap. So letak space sana. Kau awak station mesti clear. Okey. Sediakan Aisyah Sulaiman, hai. Niza Ara, hai. Dari mana Niza? Hai Ann. Waalaikumsalam. Kenapa hidung berasap-rasap tu Ann? Kenapa hidung kau berasap Ann? Kenapa? Apa masalahnya hidung berasap tu Ann? Teacher tengok hidung kau berasap-rasap kenapa? Ini kita nak live buat kek. Okay, start Misa. Hati-hati. Ni low speed dulu macam ni. Ada satu soalan student PJJ I tak salahkan lah tapi bagus jugalah sebab saya pukul rata semua orang akan pakai stand mixer. Bila saya cakap okey pukul butter sampai fluffy, saya letak situ sebab ada sebelum ni cakap panjang sangat ayat dia teacher tukar. Kau tengok aku mengconsiderkan semua input dan feedback daripada dia orang. Bila saya tukar ni, dia pergi tanya saya balik. Teacher boleh saya tahu butter ni kita nak pukul pakai tangan ke, hand whisk ke, hand mixer ke, stand mixer. So complete dia punya soalan. Okay fine, saya cakap boleh baca nota habis dekat situ, nanti kau tahu apa benda boleh pukul dia punya butter ni, saya cakap. But then saya ada letaklah dalam kurungan stand mixer, macam tu, stand mixer atau hand mixer. Okay, tukar dia speed. Berhenti dulu, hitung. Dari Kuching sis. Okay, apa khabar orang Kuching? Okay. High speed. Tadi kenapa kita pukul low speed? Sebab kau pukul low speed siap-siap, berterabur lah aku punya gula tu. Ni high speed. High speed ni tak lama ini macam kau kira masuk kelas lah. Resipi apa tak payah mention. Sebab saya memang minta maaf lah, tak ada bagi resipi free kau cakap terkekut lah, memang tak ada bagi resipi free. Sebab I ni buat jual kek, jual juga resepi. Bagi resipi free nanti kena kecam I boleh bagi tip aja. I bagi tip yang you boleh guna dalam buat kek lapis. Ni tadi butter overload, gula, esen vanilla. Dulu esen vanilla masuk kemudian tau. Tapi sekarang I suka pakai esen vanilla masuk awal. Tapi kalau you suka esen vanilla tu masuk kemudian, tak apa. Nanti kalau you masuk awal satu hari, and then esok you tak masuk awal, and then at the end you lupa. Mana step yang you macam dah sebati, dah jadi habit, you pakailah. Aduh, rindunya membaking. Patutlah hidung dia berasap, dia tak dia tak baking rupanya. Dia tak baking. Ni pula
kuning telur tadi. Kuning telur. Okey. Sekarang kita buat dua lah. Sebenarnya kalau you seorang, I tak saja buat sebab mesin ni sangat hazardous. Di mana kau kena termasuk kat situ, minta maaf boleh jadi gegelong kau punya tangan. So ni dia buat dua because under I punya monitor. Pasang kau punya dia punya ni. Yang ini kau pastikan kau punya ni tak adalah butter segala bagai kan, tak cantik. Okey. Ini kalau you tak suka letak krim tartar boleh. You pukul lah. Tapi kalau letak krim tartar, adunan ni dia cepat naik dan dia sustain pada bentuk dia tu. Kalau kau tak letak dia memang susah. Macam kalau awak kan, contoh saya bagi tahu. Tengok muka jugalah. Kalau awak guna putih telur ni, dah pukul asing-asing ni, kau pukul siap-siap dulu sebelum butter boleh. Tapi kau letak krim tartar, nanti krim tartar tu sustain bentuk dia. Kalau lama sangat tunggu, nanti dia macam cair macam tu balik lah. Kalau macam nak buat immediate boleh. Okay, fine. Faham? Ketawa Ain. Setakat ni boleh follow tak? Boleh follow tak? Kalau tak boleh follow, I end live je lah. Komen lah, boleh follow tak? Okay. Start. Tak ada komen, I tengok orang tak berminat, I stop aja lah. Tengok, dua jalan. Kalau I boleh jalan dua sebab kita dah biasa kita punya mesin kan. Kita dah biasa punya cara. Daripada kuning tadi, you tengok daripada butter kuning, butter yang mampat, yang butter yang banyak lah. Ada udara bagai. Sekarang kita keluarkan udara dia jadi kuning, jadi putih. Okey. Ada juga yang bertanya dengan saya lah ada juga yang bertanya, kenapa ada pakai ni, kenapa ada pakai yang satu lagi. Tolong dia ambilkan plate beater. Siti Khadijah, boleh follow, alhamdulillah. I berlutut dekat you Siti Khadijah. Siti Khadijah, I berlutut kat you ilmu. InsyaAllah boleh pakai. Kalau boleh pakai insyaAllah. Okey, Aisyah Sulaiman, hai boleh. Okey, I follow. Ini yang nak tengok Okey, ini wire wish. Pemukul telur punya yang bulat ini. Ini flat beater ni. Flat beater ni dua-dua boleh pakai sebenarnya. Zainah cakap boleh pakai. Ini boleh pakai. Sekejap Sebenarnya dua-dua boleh pakai. Tapi depend dengan banyak penggunaan. Ni kena tahu function dia. Ni function dia untuk kek padat. Kalau you pukul dari macam jenis kek padat, you main sumbat-sumbat macam kek carrot, kek padat lah. You telur you pukul ni sampai tepung pukul ni boleh. Kalau kek lapis pun boleh sebenarnya pukul pakai butter daripada ni. Tapi nak kena pandai lah. Kalau saya memang yang ini untuk saya pukul adunan nanti. Saya jarang sampai satu level nanti dia halus betul baru saya pakai ni. Ini untuk haluskan, untuk jadikan tekstur tu betul-betul halus dan silky. Yang ini sebab saya suka pakai yang wire wish ni. You tengok wire wish ni, saya suka pakai sebab tak kuasa lah saya nak tukar bagai. Jadi butter pun saya pakai ni. Kalau you punya stand mixer tak berapa capacity dia besar, better pakai flat beater. Macam ni. Kalau pakai ni tak berapa sebab dia tak power sangat. Kalau yang ini dia power lah, commercial. Better pakai yang macam ni kalau yang capacity macam ni. Yang ini sebab dia punya ni keras, kuat. Sebab tu saya pakai. Okey, dua-dua boleh sebenarnya. Faham boleh. Sekejap. Yes, kalau you guna kek butter, kek marble, boleh pakai tip ni. Lagi cantik kek you naik. Actually, I buat kek marble pakai tip ni. Kalau sedua loyang kecil, tak apalah, pukul direct boleh. Tapi kalau loyang buat 2-3 loyang, you pakai tip ni. Dia bukan apply dalam kek lapis je.
Especially kek-kek yang macam orang Cina buat kan, kek dia cantik, gebu dia memang pakai method ni. Dia pakai method ni sebab dia sangat bagus membantu adunan ni. Ni tengok, dia dah cantik berbuih-buih macam kapas kan. Kena buat macam tu. Kena buat macam tu. Aku punya ni tak jalan pula. Berhenti sekejap nak kasih dia macam mana dia faham. Sengitkan sikit. Kalau dia macam ni, okey. Kalau macam ni, okey. Tapi kalau you sengit tu, dia turun, tak cantik. Maaf tanya, bisa besar tu berapa harga? Ada harganya sini yang ni harga dia. Kejap, I tengok. I pergi share harga dia. I tak tipu mana harga dia. Kejap kan. I tak tipu you harga dia. You nampak tak harga dia? Itu harga dia. Dia lekat kat sini supplier ni. Berpusing-pusing tu harganya. I tak sebut lah. You tengoklah harga dia. Siti Khadijah. Itulah harga dia. Kalau kau pandai tawar-menawar, dapatlah harga murah. Tak tahulah harga sekarang. Ni harga dulu. Okey Siti Khadijah. Okey, ni dah okey. Kalau kau tak jadikan dia macam mana aku punya ni? Kalau tak jadi macam ni, tak cantik juga. Sebab nanti apa benda ni, ujung ni, nanti kena buang yang hitam ni, apa benda nampak. Nanti apa tu, dia tak bercantum lah. Okey. Okey awal. Tolong. Awal tolong. Ini kita nak masuk putih telur tau. Bukan putih telur, kuning telur. Mana kuning telur? Okey. You masuk satu persatu. Sikit-sikit lah, 2 boleh. Okey, fine. Tunggu dulu. Boleh follow tak? Boleh follow tak? Clear tak? Ni I nak explain ni. Ini I kasih real free macam mana I buat. You siapa yang follow Pak Hari ni memang laki lah sangat. Memang laki lah. Masuklah lagi. Ni I cerita what is egg cracers lah. Egg cracers. Okay. Normally, turunkan dia punya tu. Baik-baik ni. Dia jatuh nanti. Normally, ni tak nampak sangat. Masukkan lagi satu. Sekejap. Naikkan lagi. Naikkan. Boleh. I nak kasih tengok actresses on mixer. So, masukkan. Kalau you, ni saya nak tunjuk actresses. Okay. Dah. Okay. Kalau you punya adunan tak sebati lagi macam ni, normally actresses ni gini tau. Actresses ni adalah benda yang kuning berselirat macam ni. Ini tak obvious. Ini orang boleh perasan. Yang macam ni orang boleh perasan. Yang normally, kejap aku pukul sekejap lagi sikit. Tengok. Kalau kau pukulkan dia ni. Yang macam ni. Yang macam ni sebenarnya tak okey. Tak okey lagi. Kau masuklah putih telur sama lagi. Kek kau akan jadi berketul-ketul. Waalaikumsalam. Apa tu? Auni. Boleh. I bagi kelas free you all. Ini tak boleh. Kalau kau tengok dia butter dia cepat jatuh ni, senang je. Normally kalau dia memang dah betul fluffy, butter dia tak macam ni jatuh tau. Dia lambat, dia lekat sebab dia lemak dia dah tak ada. Ini tak okey. Kau masuk dia, dia memang laju turun ni tak okey. Banyak cara indikator nak check sebenarnya. Ada, Tuhan dah siap je kat engkau sendiri tu. Ada banyak sangat cara panca indera ke sense ke Tuhan bagi suruh kita tengok. Tengok. Ini tak okey. Walaupun nampak butter kau dah pukul fluffy. Kau masuk telur tak betul. Adunan kau, sama ada dia akan jadi bantat ataupun jadi butter berketul. Dua tu. Kalau dua ni terjadi, kau punya kek adun boleh jadi. Tapi kau akan ada macam-macam masalah masa melapis. Macam-macam masalah. Ada PJJ, I ada share kat situ. Ada Siti Khadijah, ada PJJ, banyak PJJ Siti Khadijah. Dekat situ ada link join PJJ. PJJ terbaru tu ada Bandung, Cadbury Orange, Red Velvet. Itu ada tu. Nanti boleh tengok situ. Okey, sambung mixer.
Okey, egg crashes ni kalau you guna adunan masuk satu persatu telur, tak guna method asing telur ni boleh, tapi you kena betul-betul kasih dia tenggelam, kasih dia sebati baru masuk next telur. Kalau you masuk dia macam tak okey. Tak blend. Di mana lagi tak blend, di mana dia punya apa tu, dia punya impact, dia punya kesan butter akan jadi berketul. Okey, rajin ambil yang tepi-tepi tu. Saya cakap keluarkan, jangan percaya sangat mixer kita buat kerja. Memang tak boleh buat kerja. Kena ambil lah tepi-tepi tu. Senang keluar kerja lah dia punya tu. Memang ajar macam step 1, 2, 3. Walaupun cakap dia dah tahu, dia tak buat, aku cakap buat balik. Ada purpose kenapa saya suruh buat baik. Supaya lekat dalam kau punya otak kau terus baca dan simpan. Tangan kau terus menjadi habit. Macam tu. Okey, sebab saya kacau-kacau. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah kacau bawah dia. Butter, dia punya pemukul ni, dia tak boleh sampai betul-betul bawah. Kau kena korek-korek bawah dia tu. Even yang kapasiti besar pun sama, yang 20 liter. Kena buat lah, rajin-rajin buat. Kalau nanti dia menyusahkan awak bila adunan tu dah bercampur segala bagai lah. Korek bawah tu. Kalau dah biasa okey. Tapi saya memang, saya punya accent memang saya betul-betul baca basic, korek dari bawah apa semua. Nah, spatula. Tolong. Spatula. Spatula untuk bersihkan yang satu lagi. Dia cakap spatula tu tak bagus, aku carikan spatula bagus. Kau dia cakap spatula tu, dia senyum. Spatula satu tak bagus, aku pergi cari spatula baru. Demi tau. Okay, setakat ni boleh follow. Siapa yang masih follow tu, masih faham tu, masih berminat, komen. Masih berminat. Kalau tak minat, panjang sangat, IN je lah. IN je lah. Nanti mungkin ada perkongsian-perkongsian lain. Tapi kita teruskan juga lah ni. You see. Kau pegang ni. Kau pegang button ni. Pegang. Awal. Main sini awal. Ni I punya style Kesian. I punya style memang kasih betul-betul ni. Okay, masukkan ni. Mana aku punya wire wish. Okay, wire wish. Tukarlah pula Sekejap nak tunjuk. Tangan I ni sakit sebenarnya, bengkak sikit. Jadi tak berapa suka nak pegang. Okey. Allahu Akbar. Okey. Pegang. Siapa punya komen kau pegang? Kau pegang. Sekejap ni. Siapa tu? Zalina Jarai. Waalaikumsalam. Apa khabar kita semua sini? Kami di Kuching tu sihat. Alhamdulillah semua kami follow. Kami pun ada yang kecil juga. Oh yes. Mulangga kambuh je sikit. Datang meraga. Nang menang. Mun kita ada anak kecil nang pandai-pandai lah kita. Seronok. Nangga pembantu mulake. Yes, betul. Zaza Zarin. Hai Zaza. So kita pukul betul. Ni kita buat cerita macam mana nak adun telur, adun kek pagi ni. Perkongsian. InsyaAllah you all boleh kutip tip-tip yang ada kat sini. Kalau tak follow dari mula tadi, boleh share, simpan, then you boleh view balik. So yang ini adalah butter, kuning telur, overlap, gula dan vanila. So dia punya tekstur macam ni. You kena kasih dia berkilat. Tadi kan tengok kan saya buat kan. Ni kan dia lambat. Ni kan lambat nak jatuh. Baru dia jatuh. Yang tadi saya buat macam tu kan laju je. Ni baru dia jatuh. Lambat kan? Itu another teknik you boleh guna. Tadi kau pergi angkat macam ni, jatuh aja. Ni lambat. Sama je aku buat macam tu. Okey, sekarang saya nak masuk putih telur.
Ini condition ataupun rupa yang dia cantik. Dia sebenarnya berkilat, cantik, putih. Dia tak macam pecah-pecah, dia halus. Kalau dia pecah-pecah tu, butter dengan kuning telur tu belum sebati. Walaupun kuning telur tu fungsinya sebagai emulsifier. Emulsifier ni lebih kurang kepada nada fungsi dia lah penstabil kek. Sebab itu dulu orang tak pakai overlap. Sampai ada satu perubahan zaman dia pakai overlap. Sebab telur itu sendiri fungsinya sebagai penstabil kek. Sambil masak, sambil lat, sambil tenggelam timbul. Biasalah Emma. Biasa kalau kita ada anak kecil. Okey, next. Masukkan berperingkat dulu. Masuk peringkat. Masukkan putih telur. Ini untuk kita newbies lah. Kalau you boleh handle. Baik-baik You boleh handle. Masuk lagi. Ambil senduk. Itulah yang I bagi tahu prepare awal-awal. Boleh je masuk sebut dalam tu, tapi I tak suka step tu. I nak bagi tahu untuk yang baru. Yang baru pula pening nanti dia masuk semua berterbangan dia punya putih telur tu. Memang saya bagi benda yang sangat-sangat basic, tapi basic ni you sangat penting untuk you buat kek. Masuk kat situ. Kenapa ada step macam ni? Ini bantu kek you cantik, kembang. Lepas tu bantu udara masuk dalam adunan ni bagus. Bantu kekalkan udara sustain dalam adunan ni. Itu tujuan dia. Kalau you tak boleh, tak mahir handle masuk telur satu persatu. Especially guna stand mixer. Stand mixer ni, you kena betul-betul observe tau. Kalau tak, dia akan cepat cairkan adunan. Tak apa, boleh masuk sikit lagi. Sumbat-sumbat je dia. Tak apa Emma, macam tu lah kita suri rumah. Bukan sebagai suri rumah kita tak boleh buat satu, boleh banyak. Sekarang semua bermula dari rumah, dari dapur je. Orang mana tahu dapur kita, kan? Tak apa. Kalau you tak prefer, kalau bowl you tak kuat besar, okey, you masuk setengah dulu. You masuk setengah, naikkan. Tekan dulu. Kalau you macam, okey, you beginner, you tukar lagi you punya gear ni, masuklah slow. Macam ni. Kalau you dah mahir, naik-naik. Kalau macam I buat memang macam ni. I punya assistant tu I suruh buat dari ni. Sekiranya dah faham, baru buat speed laju. Dia punya laju jalan. Masukkan lagi. Stop, masukkan lagi. Stop, masukkan lagi. Memang dia berketul-ketul macam tu. You don't, jangan pening-pening. Jangan takut. Tak ada masalah. You pakai 20 liter pun boleh. Kau nak pakai 80 loyang pun boleh method ni. Sangat membantu. Sangat membantu. Kalau satu-satu tu, kalau setengah adun tu, tak apalah. Boleh handle. Tapi sebenarnya, kalau setengah adun tu guna macam ni lagi senang. Sebab kau nak fahamkan proses lah. Sebab tu saya selalu bagi tahu. Faham proses. Faham proses, kau buatlah resipi apa. Kau nak dekor segala bagai pun tak ada masalah. Yang urgent, yang kritikalnya kena faham proses. Di mana proses campur putih telur dengan butter ni jangan ambil macam sambal lewa lah. Proses ni sangat penting. Okey, sekarang start. You tengok macam mana rupa kek butter ni cantik. Still follow tu. Macam orang tak bergerak je komen ni. I tak nampak je ni. Komen lah follow. Tengok ni. Boleh follow tak? Boleh komen. Tengok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. I selalu bajet 25 second aja. Aku tak nak pergi lebih daripada 25 second. You see 25 second macam ni cantik. Macam ni cantik. 25 second je. Kau pergi 40 second hancur. Jadi cair, overbeat. Tak apa yang tepi-tepi ni tak apa. Sebab dia akan okey. 25 second ke 30 second je. Dah cantik. Ni dah ready. You masukkan apa tu? Adunan lain. Keluarkan ni. I nak bagi tahu. Nak share. Okey, keluarkan ni. Keluarkan. I walaupun guna hand mixer ni, stand mixer ni. Sekejap I walaupun guna clearkan ni. Kalau walaupun guna stand mixer, tak berapa percayalah, still suka guna manual sebab
Manual tu adalah the best untuk check. The best untuk check. Sekarang saya nak bancuh dulu guna tangan. Itu sebenarnya paling cepat. Kalau kau guna mesin ni, macam-macam hal dia boleh buat. Dia buat ketol lah, dia tak sebati lah, banyak cerita. Saya memang dulu saya suruh saya punya assistant masuk satu-satu. Di mana tengah hari baru kek masuk oven. Tapi I tak kisahlah sebab I nak dia faham proses tu. Sebab dia dah faham, I buat cara I enhancekan lagi, naikkan level supaya cepat. Di mana dia faham, okay, stage ni lagi cepat buat. So apa kena buat? Kita kena buat? Okay, dah habis telur. Normally benda ni I guna untuk pukul butter. I tak ada kuasa nak pukul butter sampai fluffy tu. Tak ada tenaga sangat dah sekarang. Pukul butter, pukul telur. The rest untuk sebatikan adunan. Untuk campur serbuk yang you rasa you memang akan sebatikan dengan cantik, guna manual. Saya memang guna manual. Polo je sanggup buka laptop besar-besar sebab nak nanggah. And nanti jangan lupa bawa pom-pom pom. Semangat and. Okay, right? Ini okay. Ini adalah kejap saya tukar kamera. Ini adalah adunan tadi cantik kan? Cantik, dah cantik masuknya. Okey, kita sekarang nak masukkan serbuk. Ini satu loyang aja serbuk. Masukkan serbuk. Okey, mana kau punya hand wish? Okey. Hand wish. Ambil hand wish satu lagi. Yang kecil lagi. Tip saya kalau awak dah asing, kalau kau letak satu bekas, okey fine. Satu holik satu sini. Ni. Kalau tak nak ini campur sekali semua, tandakan dan tutup sebab sangat sensitif. And then sebelum masukkan adunan ni, hand wish, pergi kacau. Pergi kacau dulu. Pergi kacau dia, sebatikan dia. Baru dah senang dia masuk dalam tu. Tak adalah yang yang degil sangat. Ingredient powder yang paling degil adalah holik. Yang holik semua nak kena pakai tu. Apa-apa kek lapis je mesti ada holik. Dia tu lah yang paling degil kalau kau nak tahu. Dia selalu sangat tak bekerjasama. Buatlah macam ni. Itu cepat kerja kau. Kau kalau nak adun kek pagi esok, kau buat penyediaan malam ni boleh. Buat siap macam ni. Dah bancuh, dah sukat tadi. Sebatikan, tutup ketat-ketat. Esok pagi masuk aja dalam bol, senang kerja. Okey, mana wire wish, hand wish, gegasi mana? Pakai yang gegasi punya. Senang. Okey, senduk. Ini I bagi basic je. Senduk kering. Kau ada ni. Ni kau tengok. Yang kecil-kecil tak boleh pakai. Kau pakai dia beli ni. Besar, berat. Mak aku dulu lagi besar. Sebesar-besar tidak. Sekarang, okey, masukkan. Ini cepat sebenarnya. Macam leceh tapi sangat cepat. Sebab yang putih ni, ataupun yang kelabu lagi lah lemau ni. Yang ini harap muka je handsome. Muka je kacak tapi malah aku nak cakap. Yang putih ni boleh lah. Kau sebatikan. Masukkan lagi, sebatikan. Ini cara saya. Memang sebatikan kau tak banyak kerja. Di mana kau boleh menghasilkan adunan yang cantik. Tak adalah kau berketol sana, berketol sini lah. Apa macam bagai lah. Sebatikan. Memanglah kesian aku tengok. Tapi no pain no gain lah. Betul. Tak ada kepayahan. Tak ada ilmu dapat. Memang tangan nak kena banyak kacau. Tu saya cakap, apa kesukaran, saya punya assistant cakap, tangan nak kena banyak guna tenaga. Kau, itulah orang kau boleh komplain, kita jual murah. Kita buat dengan betul-betul teliti. Nak kacau ni bukan senang. Bayang kau buat 2-3 sehari, sampai 20 loyang apa semua. Sama je step aku pakai. Tapi in future, mungkin saya enhance. Kalau kesian, saya punya staff saya sendiri pun tak larat. Okey, sebatikan. So, sebatikan. Sebatikan.
You tengok. Ini hari ni I bagi channel free dari first step sampailah aku buka kurang loyang nanti. Buat live. Buat live cerita pasal ni je. Bawa sini plastik tu. Bawa sini plastik tu. Bawa sini besen tu. Ketepikan. Nanti nak melapi, I stop sekejap. I nak pergi beli ayam. You tunggu je nanti I sambung. Siapa yang masuk kemudian tu, pandai-pandai lah. Okay, cantik. And then, mana tu? Masukkan next. Okay, another tip lah. Another tip. Banyak aku bagi tip lah. Kau tanya, siapa yang follow. Nanti I pergi track lah. Siapa yang apa tu, follow live. Tanya tip, aku cakap kau tengok live. Okay, another tip bagi saya Kalau awak suka buat sukatan asing-asing, mana. Okay, macam ni Holik satu mangkuk. Apa benda lagi creamer satu mangkuk. Awak suka macam tu. Apa yang awak perlu buat untuk mana-mana resepi ada guna Holik, pertama kali ada macam-macam sebut ataupun ingredient, kau kena masuk Holik paling dulu. Holik kejap. Nak cerita ni supaya kau ingat apa nak. Supaya awak ingat apa saya cakap. Awak kena masuk Holik dulu. Sebab Holik ni degil. Dia tak nak dengar cakap. Holik kau masuk dulu. Make sure Holik kau tak berketul lah. Kalau Holik ni dah bergumpal dalam tepung, dalam adunan yang payah. Macam saya share pagi ni tadi, tips. Kalau kau punya adunan tu bergumpal yang awak sendiri pun tak expect lah Kadang-kadang kalau kita silap masuk adunan, kita dah buat kita punya kek lawa dah cantik bagai dah. Cantik bagai dah, tapi ada masalah ketul. Kalau ada masalah ketul, kau carry on aja sampai tepung. Ataupun boleh nanti kau pergi tapis. Macam mana rupa penapis, pergi ambil penapis awak. Takut orang tak tahu macam mana rupa penapis. I bagi tahu mana-mana. Tak ada secret resepi kita orang. Rahsia je, resepi je tak boleh bagi. Itu bukan. Ini bukan. Ini pengayak tepung. Ini bukan penapis. Kau tengok, ada orang tak tahu mana mana penapis. Ini pengayak tepung, bukan penapis. Ini penapis. Ini penapis santan. Kau tapis guna penapis ni, aku yang beli besar. Cuba ambil bol tadi. Bol. Sudah tukar. Sekejap. Ini penapis. Macam mana? Kau tengok kau tengok macam mana rupa dia, macam mana aku tapis. Dia ngam-ngam dekat sini. Macam mana? Dia ngam-ngam, aku senang buat tapis kerja adunan aku, senang. Macam ni, I bagi tips sekali. Tak ada pakai tapis kecil, tak ada. Ni tak tahu lagi, tak tahulah. Follow, komen, tolong komen. Okey, ni dah. Okey, back to adunan. Cantik kan? Cantik kan? Dia jadi, tak ada ketul-ketul kan? Tapi belum halus. Belum halus. Okey, masuk. Next. Ini tepung. Aku semua pakai manual. Masuklah sikit-sikit lagi whipping cream dia. Kau boleh pakai mixer, tapi I tak berapa gemar. Okey, kacau. Masuk sekaligus pun boleh. Boleh. Kalau I masuk sekaligus, dia takut dia. Siapa lagi yang tinggal live ni? Sekejap lagi kita stop sekejap lah. Ni habiskan ni dulu. Terlepas dari awal Irfanza Ghazali, tak apa. Tak apa, boleh. You pergi dekat wall I, pergi dekat page I ni, tengok dekat video. Video dekat situ semua live ada. Kalau you rajin nak layan, nak cari info, tengok dia punya tajuk. Okey, hari ni info overbid. Hari ni info apa? Boleh tengok. Masukkan sekali lagi. Kesian aku punya assistant. Nak kena buat kerja ni. Okey, warna putih ambil. Siap-siap letak dalam bekas awal. Tiga sudu. Kau mana tu? Jangan korek. Rugi. Pergi korek tu. Kejap. Pergi korek. I memang suruh dia korek. Korek. Jangan tak korek. Segala benda korek. Kalau dah buka dia punya tong, aku korek lagi sampai isi dia habis. Korek. Ini penting. Sini segala kau letak, segala kau punya bak kotor tu apa. Okey.
Okey, boleh. Tepi tu dah. Okey, kejap dia nak sebatikan kita pasang ni. Kejap manalah kamera ni. Okey, sekarang kita nak pukul dia. This time kita nak pukul dia guna flat beater. Itu saya punya teknik lah. Kalau you all dah biasa-biasa macam tu okey lah. Tapi dia ni bantu memang cantik adunan I. Nanti I bagi tunjuk you macam mana adunan tu macam gebu, cantik, tak kejong, okey. Memang apa tu? Memang okey lah. Memang dia membantu tepung tepi. Masukkan dia punya warna putih tadi. Sebab apa, kenapa saya kata apa tu, Horlick, Milo sama. Dua benda ni memang memang selalu buat hal lah. Especially Horlick tu, you kena blendkan dulu, masukkan dia dulu. Kalau dah masuk adunan sebut lain, dia macam tak boleh cooperate tau. Tak boleh nak dia bergaduh. Mentang-mentang lah kita selalu pakai dia kan. Macam tu lah. Dia ingat kita ni nak follow cakap dia. Tak apa, kita buat cara lain supaya dia follow pula kita. Alright. Apa tu? Lepas saya tunjuk adunan ni fluffy, saya berhenti sekejap. Dan saya akan sambung pula untuk melapis. Tapis part Horlick ya kan, sebelum masukkan adunan tepung. Nak lain kan, atau bila masuk semua adunan tepung baru tapis. Dah sebati baru. Kenapa kita nak tapis ni? Ni cerita lain lah, And sebenarnya kalau kita nak tapis tu, kalau adunan tu berketul. Kalau adunan tak berketul, tak payah tapis. Janganlah buat kerja banyak sangat, tak pasal-pasal dah kena. Dia macam ni, tapis itu, mana penapis? Mana penapis? Tapis itu kau perlukan bila kau ada masalah saja. Bukan kerja buat kek ni kena nak ada tapis. Ini penapis ni. Penapis ini diperlukan bila kau ada masalah berketul-ketul, Horlick tak blend, Horlick berketul-ketul, macam segala bagai. Perlukan. Tapi kalau Horlick kau dah cantik, macam saya buat tadi, tak perlu tapis. Matilah kalau kita kerja menapis macam tu. Susah sangatlah proses. Tak perlu. Tak perlu, Ain. Bila perlukan saja. Dia ketawa. Kau cakap jangan sesat, saya bagi nanti. Okey, Diana Jaafar. Teknik ni buat kek jadi tinggi ke sis? Ya, insyaAllah. InsyaAllah. First time nampak buat kek lapis guna teknik telur mix asin putih. Dari dulu dah I buat sis. Dari mak aku ajar time 80-an dulu. Yang masa tu I tak tahu pun. Masa tu kenapa nak kena buat macam ni? Dia kenapa nak asin putih telur ni teknik bantu naik tinggi? Dia bukan bantu naik tinggi sebenarnya. Dia tak ada ejen yang boleh tinggikan. Ejen penaik adalah baking powder. Kita asinkan putih telur ni sebab kita nak sustainkan udara di dalam kek. Udara di dalam kek. Kek yang tak ada udara, dia akan jadi macam bantat flat. Kalau ni dia buat fluffy. Buat kek fluffy. Kalau you boleh, you mahir masuk satu persatu boleh. But then, kalau kek lapis, you pakai stand mixer, you susah nak kontrol. Kalau you mahir kontrol tak apa. Di mana adunan tu akan menjadi cair. Cair tu bukan sebab apa. You dah terlebih beat, maknanya udara dia dah keluar. Udara tu dah keluar dalam adunan. Okey. Sekarang kita pergi haluskan kita punya adunan. Putih telur air yang putih dah masuk dah Okey, naikkan. Ini tadi saya dah adun. Ini tak ada tapi-tapi ni. Ini tak adalah kerja aku nak menapis lagi, dah cantik. Ini belum halus. Sekarang kita nak haluskan lagi. Kan tak banyak kerja kita. Elektrik kita pun set. Memanglah tangan kita sakit sikit tapi tak ada halas sikit je. Okay, set. Tak perlu okey, low speed. Low speed sampai dia macam sebati. Dalam masa tu boleh lah you pergi sediakan loyang apa bagai. Ada yang tanya, kalau kita buat kek dah masuk tepung segala bagai, mana boleh pukul lama-lama? Itu kek butter. Kek butter, kek apa lagi, kek marble. Kau memang tak boleh pukul lama-lama. Nanti dia bantat juga. Sebab minyak tu butter yang kau guna nanti terkeluar. Tak boleh. Tapi kek lapis different.
Kek lapis different sebab of course different. Susunan resipi pun berbeza. Kau jangan balun sama rata. Yang butter, yang marble dengan ni tak sama. Yang ini kau kena haluskan sikit. Biarlah dia betul-betul sebati. Nanti masa melapis cantik. Ini tak ada hal. Ni kek yang dah ada tepung kat dalam ni. Dah ada tepung. So saya ni nak sebatikan dia. Bagilah tu sikit sebab nak boleh nampak lah. Kalau you dah biasa, you go through proses ni, you tahu kat mana sebenarnya nota sendiri yang you boleh buat dari proses yang you sendiri pelajari. You go through sendiri proses, sebenarnya skill you sendiri akan develop. You akan tahu macam mana rupa adunan ni, macam mana rupa kejadian telur ni, pukul telur ni apa jadi. Seriously. Seriously cakap, kena go through proses. Walaupun walaupun resepi berbeza. Kadang-kadang kita sangat-sangat excited tengok resepi. Tengok resepi tu okey, tengok resepi bukan tengok sebab nak beli bahan terus, bukan. Kau pergi tengok resepi, buat preparation, apa bahan dalam resepi tu. Contoh macam ada penggunaan cecair lebih ke, ada penggunaan sukatan gula ke, yang you tak suka gula banyak ke, kau tengok, kau boleh buat adjustment sebenarnya. Satu-satu kek lapis, dia punya tekstur kek tu bergantung kepada keseimbangan pepejal, lelemak dan powder dalam kek tersebut. Kalau macam kek yang saya buat ni, dia punya tekstur adalah moist dan padat dan sedikit chewy, sedikit kenyal. Chewy sini bukanlah chewy sangat tu, tapi dia padat. Dia padat sebab dia tekstur dia padat sebab dia ada benda something saya nak letak dalam kek tu, yang saya tak adun, saya buat masa melapis. Maknanya dia tekstur tu diperlukan untuk hold benda tersebut, ingredients tersebut. Kalau untuk kek yang fluffy, yang moist, super moist, extra moist, normally biasalah kalau resipi saya tak ada macam ke kacang ke, tak ada coklat tu, itu extra moist. Jadi tekstur dia begitu sebab susunan resepi dia berbeza. Sama juga yang kacang, yang ada kacang dia moist. Moist ini bukanlah kata dia lembut bagai tu, tak. Moist di sini merujuk kepada tekstur tu basah sikit lah, tidak dry tapi dia padat dan dia sedikit dia padat, dia perlu tekstur padat tu untuk hold ke kacang ataupun coklat tu, tapi dia tak kering. Okey, dah siap dah kita punya adunan. Naik dah awak. Kau tengok bau holik dia nak naik. Tengok Tolong help me. Cantik kan, putih kan? So kau pergi buka dia punya tu. Tu. Dia buka dia punya ni. Yes. Tepi sebelah sana. Ni nak tunjuk macam mana. Okey, kalau ini dia fluffy tau. Ada udara. Tengok. Dia pun ada gelembung lagi. Ni adunan kau cantik lah. Dah fluffy, tak kejong. Kalau adunan kau laju turun, dia dah kejong, tak ada udara. Dah bantat orang cakap. Dah overbeat. Ini cantik. Kau lapis pun cantik. Sebab bila adunan kau cantik macam ada udara, bila melapis senang. Melapis senang di mana? First layer, second layer kan, layer kedua kan masuk pada surface panas. Bila pada surface panas, adunan yang terlampau cair, adunan yang macam overbeat ataupun cair tadi, ataupun bantat tadi, kau masuk ke dalam loyang, dia akan terus pergi dengan laju. Bila dia pergi dengan laju, then adunan tu dah meregang tau. Dah meregang, dia turun kat bawah. Berbeza dengan adunan yang fluffy, yang kita pukul cantik. Tak, dia akan follow awak. Yang bantat tadi dia tak follow kau. Dia suka-suka hati dia. Itu degil namanya. Sorry. Bukan nak cakap degil tak. Itu dia tak follow sebab dia flat. Sebab dia sangat laju, dia tak ada udara. Yang ini ada udara. So, bila kau punya adunan tu bantat, kek tu cepat meregang. Kek cepat meregang sebab dia
dia kejong. Bila meregang, kalau layer lagi dia meregang. Kalau layer lagi meregang. Memang dia tepi dia nak berkedut tu susah. Dia tak berkedut sangat, dia sikit dia, tapi dia cepat meregang daripada loyang. Kalau adunan tu bantat. Tapi kalau adunan tu okey, dia akan berkedut sikit. Apa resepi pun dia akan berkedut sikit. I dah observe dah. Aku dah tengok kek bercheese, kek tak bercheese, kek lama semua, mesti ada kedut sikit. Lepas tu bila kau masuk next layer, dia cantik. Dia tak terlampau laju react dengan udara panas, permukaan yang panas. Dia akan pergi slow. Kita layer dia pergi slow. Jadi cantik. Itu sebab saya cakap, jaga step adun dari awal. Bila dari awal dia problem, next sampai kek kau siap, dia memang bermasalah. Okey, itu saja perkongsian. I belum masak tengah hari ni. I nak masak dulu. Nanti I sambung lagi. Rahmat Ahmad, thank you. Hari ni dapat on guna. Ya, terima kasih. Bantu share. Moga you pun dapat manfaat juga. Sharing untuk ada lain kawan-kawan. InsyaAllah. Okey, itu perkongsian. Nanti saya akan sambung untuk melapis. I belanja you all hari ni buat kek lapis. From beginning sampai end. Tapi I nak pergi pasar kejap, pergi pekan. Okay, bye. Thank you all. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Semoga ilmu bermanfaat.